Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan membincangkan topik transformasi desa. Harap video yang cikgu sediakan ini dapat membantu anda membuat ulang kaji. Ada 3 objektif di bawah transformasi desa, iaitu konsep transformasi desa, dasar dan strategi pembangunan desa serta proses perubahan desa. Desa ini kita rujuk kawasan luar bandar atau kawasan kampung yang mempunyai penduduk kurang daripada 10,000 orang. Desa ini biasanya kita kaitkan juga dengan aktiviti-aktiviti tradisional. Contohnya pertanian, perikanan yang masih menggunakan kaedah tradisional. Desa juga kita sering kaitkan dengan kawasan yang kurang maju dari aspek kemudahan fizikal, kemudahan sosial, contoh kekurangan kemudahan kesihatan, kemudahan pendidikan, kemudahan jalan raya, ruang perniagaan dan sebagainya. Oleh itu, tajuk ini membawa kita kepada transformasi desa. Transformasi desa merujuk kepada perubahan sosioekonomi desa melalui proses pemodenan guna tanah, kemudahan asas, pengangkutan, komunikasi, kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesihatan. Ingat perkataan perubahan sosioekonomi. Antara ciri transformasi desa ialah pemodenan guna tanah, di mana berlaku perubahan pola guna tanah di desa. Di mana corak penggunaan kawasan desa berubah menjadi kawasan perumahan, perniagaan, perindustrian. Maksudnya ialah guna tanah di desa tu dah jadi dulu mungkin kawasan pertanian, sekarang sudah bertukar menjadi laluan sistem pengangkutan, itu jalan raya ataupun jalan kereta api, ataupun jadi ruang perniagaan, ataupun bertukar menjadi tapak pasar malam ke pasar tani ke. So berlaku perubahan guna tanah tu. So guna tanah di desa ini tidak lagi didominasikan oleh sektor pertanian semata-mata. Seterusnya ialah pemodenan kemudahan asas. Desa juga dikatakan mengalami transformasi apabila berlaku pemodenan kemudahan asas atau peningkatan atau pertambahan dalam kemudahan asas di desa itu sendiri. Seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik, tempat ibadat, kedai, pasar, klinik, sekolah dan lain-lain. Seterusnya ialah berlaku perubahan kegiatan ekonomi. Ciri transformasi desa juga dapat dilihat melalui perubahan kegiatan ekonomi daripada primer kepada sektor ekonomi yang lebih moden. Macam contoh cikgu bagi tadi, daripada perikanan, pertanian kepada sekunder, tertius, contoh macam pelancongan, perniagaan, perindustrian dan sebagainya. Ini bermaksud sektor ekonomi desa tu tak lagi bergantung semata-mata kepada sektor pertanian ataupun perikanan semata-mata. Ada banyak sudah sektor kegiatan ekonomi. Dengan ini juga kita boleh kaitkan dengan ciri seterusnya, iaitu perubahan pendapatan penduduk. Pendapatan penduduk bertambah ataupun semakin meningkat kerana penduduk dapat pekerjaan yang lebih tetap dengan pendapatan yang lebih stabil melalui aktiviti-aktiviti ekonomi moden tadi macam perniagaan, perindustrian, pelancongan tu. Oleh itu, kadar kemiskinan penduduk desa juga semakin berkurang dan seterusnya ini dapat telah meningkatkan kuasa beli penduduk desa dan meningkatkan tabungan dalam kalangan penduduk desa. Ciri transformasi desa juga kita dapat lihat melalui perubahan taraf pendidikan, di mana berlaku peningkatan kualiti pendidikan penduduk desa. Ini berlaku
disebabkan oleh kesan daripada peningkatan kemudahan pendidikan di desa seperti bertambahnya tadika, sekolah rendah, sekolah menengah di kawasan desa-desa berkaitan. Maka dengan ini pendidikan penduduk desa juga semakin meningkat dan bertambah baik. Okey, maka kadar celik huruf dalam kalangan penduduk desa juga semakin meningkat. Selain taraf pendidikan, taraf kesihatan penduduk juga semakin meningkat. Ini berlaku ekoran daripada perkembangan kemudahan kesihatan di desa seperti adanya klinik desa. Okey, so ini telah menyebabkan berlaku peningkatan taraf kesihatan dalam kalangan penduduk desa. Selain itu, kita dapat lihat juga berlaku perubahan dalam gaya hidup dan perubahan budaya penduduk desa. Okey, perubahan gaya hidup dan budaya penduduk ini berlaku ke arah lebih moden. Okey. Apa tu gaya hidup yang lebih moden ni? Okey, contohnya memiliki rumah yang lebih besar, lebih moden, rumah batu, rumah bertingkat, memiliki kereta, memiliki telefon, suka hiburan, dan contoh lain macam amalan penjagaan kesihatan yang baik. Okey, itu antara gaya-gaya hidup moden dan budaya. Okey, ini berlaku kerana pendapatan penduduk itu sendiri sudah semakin meningkat.